Hai, Assalamualaikum guys. Okey, bertemu lagi kali ni saya nak explain pula peranan kerajaan seterusnya, iaitu peranan kerajaan untuk mencapai objektif makroekonomi negara. Macam sebelum ni kita dah belajar peranan kerajaan sebagai majikan, sebagai pengeluar. Kali ni kerajaan, apa peranan dia, apa tanggungjawab dia untuk mencapai objektif ataupun tujuan makroekonomi negara. Okey. So, sebelum tu korang kena tahu yang kalau kita belajar ekonomi ni sebenarnya dia ada dua guys. Ada dua. Satu, mikroekonomi. Mikroekonomi tu dalam bahasa Inggeris kita panggil microeconomic. Lepas tu yang kedua kita akan belajar mengenai makroekonomi. Dalam bahasa Inggeris kita panggil macroeconomic. Nanti bila korang masuk diploma ataupun degree, korang akan belajar khusus satu subjek untuk mikroekonomi dan satu subjek untuk makroekonomi. Benda Allah ni dia ada banyak lagi yang korang akan belajar nanti. Kenapa kita kena belajar mikroekonomi dengan makroekonomi ni? Kenapa? Sebab kalau korang nak tahu, kedua-dua mikro dengan makro ni dia adalah kajian sebenarnya. Kajian, study, okey? Kajian mengenai ekonomi. So, macam sebelum ni, masa form 4, first topik dulu kita belajar mengenai bab ekonomi, pengenalan kepada ekonomi. Kita belajar mengenai ilmu ekonomi kan. Ilmu ekonomi tu apa? Untuk kita mengkaji macam mana kita nak gunakan kita punya sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad. Kehendak manusia ni tidak terhad. Tidak terhad. Okey? Macam-macam nak. Tapi sumber ekonomi terhad, tak cukup. So, kita kena buat kajian. Kita kena study. Macam mana kita nak mengatasi masalah tersebut. Macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Sebab itulah wujudnya mikroekonomi dan makroekonomi ni. Cumanya apa yang membezakan mikro dengan makro? Okey, korang nampak dia punya perkataan, korang dengar dia punya perkataan je pun korang dah boleh tahu dah. Kalau mikro tu apa, kecil kan? Kalau makro dia besar. Okey, maksudnya kalau mikro ataupun mikroekonomi ni, dia buat kajian mengenai ekonomi, dia fokus kepada unit ekonomi, isi rumah dan juga firma sahaja. Macam kita belajar sebelum ni, ada 3 unit ekonomi, iaitu individu ataupun isi rumah, okey, lepas tu firma dan juga kerajaan. So, ketiga-tiga unit ekonomi ni semua menghadapi masalah ekonomi. Kalau macam mikro ni, sebenarnya mikro ni adalah kita nak buat kajian. Kajian macam mana kita nak selesaikan masalah yang dihadapi oleh firma dan juga isi rumah. Okey. So, macam kita tahu sebelum ni, isi rumah tujuan dia untuk memaksimumkan kepuasan. Kan masa form 4 dulu korang belajar kan. Kalau firma tujuan dia untuk memaksimumkan keuntungan. Okey. So, bila ada mikroekonomi ni, dia buat kajian. Kajian mengenai apa? Mengenai perilaku isi rumah dan juga firma. Macam mana isi rumah ataupun individu tu, macam mana isi rumah tu menggunakan barang dan perkhidmatan. Kan kita isi rumah semua ni digunakan barang perkhidmatan, dia beli barang dan perkhidmatan. Kalau firma pula, kalau kita beli kan, kalau firma dia jual kan, maksudnya dia keluarkan. So, kalau firma pula, mikroekonomi ni dia kaji macam mana firma tu dia keluarkan barang dan perkhidmatan. So, itu maksud mikro ataupun mikroekonomi. Berbeza pula dengan makro. Makro ni besar kan, maksudnya dia fokus kepada unit ekonomi yang paling besar, iaitu kerajaan. So, dia fokus kepada kerajaan. Dia mengenai, kalau korang tengok dekat dalam buku teks, maksud makroekonomi dia adalah kajian mengenai ekonomi secara menyeluruh dalam isu umum, seperti antara isu-isu yang besar yang dihadapi oleh kerajaan dan negara, seperti masalah dia, isu umum dia seperti pendapatan ataupun keluaran negara, lepas tu pengangguran dan juga guna tenaga. So, itulah maksud makroekonomi. Okay, sebab apa makroekonomi dia fokus kepada kerajaan? Sebab kerajaan yang buat keputusan ekonomi bagi negara tersebut. So, that's why makroekonomi ni dia lebih kepada dia menyeluruh. Dia menyeluruh. Okay, dia tengok ekonomi tu dari sudut yang
lebih menyeluruh. Itu makroekonomi. So, kita berbalik kepada peranan kerajaan tadi. Kenapa dia nak mencapai objektif makroekonomi? Kenapa? Objektif makroekonomi tu apa sebenarnya? Okey, objektif makroekonomi lepas ni saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, basically korang kena tahu ada 4 objektif makroekonomi, iaitu guna tenaga penuh, kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi dan juga kestabilan imbangan pembayaran. So itu adalah 4 objektif makroekonomi. So apa kena mengena dengan kerajaan? Okey, sebenarnya kesemua 4 objektif makroekonomi ni, okey, tujuan makroekonomi ni, 4 benda ni, semua ni berkait rapat dengan tujuan kerajaan itu sendiri. Kerajaan tu nak memaksimumkan kebajikan masyarakat kan. Sebelum ni kita belajar kan, kerajaan dia untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. Okay, tujuan kerajaan dan juga objektif makroekonomi ni dia sama, dia selaras. So that's why kerajaan nak capai objektif makroekonomi ni. Okay guys, kita tengok objektif makroekonomi yang pertama, iaitu guna tenaga penuh. Okey, korang kena tahu apa maksud guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh adalah satu keadaan di mana kadar pengangguran ataupun rate of unemployment, kadar pengangguran tu pada paras rendah, berada pada paras yang rendah, iaitu kurang daripada 4%. So, kalau kadar pengangguran tu kurang daripada 4%, bermaksud negara tersebut mencapai guna tenaga penuh. Inilah objektif yang kerajaan nak capai. Bila korang belajar guna tenaga penuh ni, korang kena tahu ada 3 terms yang terlibat, iaitu tenaga buruh, guna tenaga dan juga pengangguran. Okey, saya terangkan dulu mengenai 3 term ni. So, 3 term ni nanti korang akan belajar mengenai 3 benda ni dalam bab pengangguran nanti, dalam subtopik pengangguran. Okey, akan datang korang akan belajar, tapi saya terangkan dulu sekarang ni supaya korang lebih clear, korang lebih fahamlah mengenai guna tenaga penuh ni. Basically, korang kena tahu untuk guna tenaga penuh ni ada 3 term yang terlibat. Okey, korang kena tahu apa itu tenaga buruh. Apa itu tenaga buruh? And then yang kedua, korang kena tahu apa itu guna tenaga. Guna tenaga dan juga pengangguran. Kesemua ni, tenaga buruh, guna tenaga, pengangguran, semua ni melibatkan manusia. Okey, manusia ataupun penduduk, orang. Okey, penduduk dalam negara tersebut yang berusia antara 15 hingga ke 64 tahun sahaja. Dalam lingkungan umur ni sahaja. Kalau umur selain daripada umur ni, dia tak termasuk dekat mana-mana grup ni lah. Tenaga buruh tu dia terdiri daripada 2, iaitu orang yang sedang bekerja ataupun orang yang nak bekerja tapi tak dapat kerja. Itu maksud tenaga buruh. Senang cerita, tenaga buruh ni dia ada dia punya formula dia. Okey, tenaga buruh terdiri daripada tenaga buruh sama dengan guna tenaga tambah dengan pengangguran. Sebab apa? Sebab guna tenaga ni adalah mereka yang bekerja, mereka yang ada pekerjaan dan yang sedang bekerja. Itu maksud guna tenaga. Di mana pengangguran pula, pengangguran ni dia terbalik. Kalau yang ini dia ada kerja, dia sedang bekerja, tapi yang pengangguran ni dia nak bekerja. Okey, kalau korang tengok dekat dalam buku teks, okey, mereka yang ingin dan sanggup untuk bekerja tapi tak dapat kerja. Orang yang nak bekerja tapi tak dapat kerja, itu kita letak dekat dalam kategori pengangguran. Okay. So basically kita boleh cakap tenaga buruh ni adalah terdiri daripada guna tenaga dan pengangguran. Tenaga buruh terdiri daripada orang yang sedang bekerja dan juga terdiri daripada mereka yang nak bekerja tapi tak dapat kerja. So, sekarang ni korang dah tahu kan yang tenaga buruh tu terdiri daripada guna tenaga dan pengangguran. Yang mana golongan yang kita tak anggap sebagai tenaga buruh? Orang ataupun golongan yang kita tak anggap sebagai tenaga buruh adalah orang yang tak bekerja dan tak nak pun bekerja. Siapakah golongan tersebut? Contohnya macam suri rumah,
pelajar, pesara. Itu adalah golongan orang-orang yang tak bekerja dan tak nak bekerja. Okay, dalam buku teks dia kata guna tenaga tu adalah dia gunakan tenaga buruh tu dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Kalau guna tenaga, dia guna tenaga buruh. Tapi kalau pengangguran, dia tak guna tenaga buruh yang ada dalam negara. So dia tak gunakan tenaga buruh, itu yang menyebabkan wujudnya pembaziran sumber ekonomi. Pembaziran sumber ekonomi iaitu pembaziran buruh lah. Okay, tak gunakan sumber ekonomi dengan sebetulnya. Okay, tak gunakan sumber ekonomi dengan baik, sebab itulah wujudnya pengangguran. Kalau kita nak faham guna tenaga penuh ni, kita kena faham 3 term tu lah, iaitu tenaga buruh, guna tenaga dan pengangguran. Okey, kenapa kita kena belajar term-term tersebut? Guna tenaga dan pengangguran ni sebenarnya penting. Okey, sebab apa? Kita dapat tengok prestasi ekonomi sesebuah negara tu berdasarkan pengangguran dan juga guna tenaga. Okey, kalau guna tenaga dia tinggi, maksudnya ramai yang bekerja, ekonomi dia good, bagus. Tapi sebaliknya, kalau pengangguran dia tinggi, tu menunjukkan ekonomi tak berapa nak bagus lah, prestasi ekonomi buruk. Okey, itu sebab tu kita dapat tahu melalui prestasi ekonomi tu melalui pengangguran dan juga guna tenaga. Kita berbalik kepada peranan kerajaan tadi. Kenapa kerajaan nak mencapai guna tenaga penuh? Sebab guna tenaga penuh kan macam saya bagi tahu tadi, dia adalah satu keadaan di mana kadar pengangguran tu berada pada paras yang rendah, kurang daripada 4%. So bila kadar pengangguran tu rendah, maksudnya orang majoriti rakyat dalam negara tu dia dapat pekerjaan, dia bekerja. So bila dia bekerja, dia dapat pendapatan tak? Yes, dia dapat pendapatan. Bila dia dapat pendapatan, dia dapat sara keluarga dia. So dia dapat kiranya kebajikan dia terpelihara. Selaraslah dengan matlamat kerajaan untuk memaksimumkan kebajikan masyarakat. So dia kena pastikan yang rakyat dalam negara dia tu mendapat pekerjaan dan seterusnya menjana pendapatan. Okay. So that's why lah kerajaan nak capai guna tenaga penuh. Bila sesebuah negara tu mencapai guna tenaga penuh, bermaksud guna tenaga dia tinggi. Kalau guna tenaga dia tinggi, maksudnya kegiatan ekonomi sedang berkembang. Okey, kegiatan ekonomi sedang berkembang. Okey, macam mana kegiatan ekonomi itu berkembang? Macam saya bagi tahu tadi, okey, rakyat negara itu dapat pekerjaan. Okey, bila dia dapat pekerjaan, dia dapat pendapatan. Bila dia dapat pendapatan, dia akan berbelanja kan? Dia akan berbelanja, perbelanjaan individu meningkat. Macam sebelum ni masa form 4 kita belajar kan? Okey, bila perbelanjaan pengguna perbelanjaan pengguna meningkat, orang keluarkan duit, orang banyak berbelanja, maka perbelanjaan pengguna tu dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara, dapat membantu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Sebab tu perbelanjaan pengguna tu penting. Bila penduduk dalam sesebuah negara tu banyak, majoriti penduduk tu dia bekerja, menjana pendapatan, so dia boleh berbelanja. Okey, bila dia berbelanja, dia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Contohnya macam ni lah. Okey, dia berbelanja kan, dia berbelanja. Bila dia berbelanja, dia akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Yelah, lagi banyak dia belanja, mestilah dia permintaan dia makin tinggi. So bila permintaan terhadap barang dan perkhidmatan dalam pasaran tu meningkat kan, so pengeluar dia akan lebih banyak keluarkan barang dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan daripada orang ramai, daripada penduduk kan. So pengeluaran tu banyak. Okay, pengeluaran barang dan perkhidmatan tu akan dihasilkan dengan lebih banyak lagi untuk menampung permintaan. Okay, so bila pengeluar ni lagi banyak keluarkan barang, maka dia akan dapat pendapatan. Pendapatan firma akan meningkat. Pendapatan individu meningkat, pendapatan firma meningkat. Apa kesan dia kepada kerajaan? Bila pendapatan diorang meningkat, kerajaan bolehlah kutip cukai. Sebab lagi tinggi pendapatan individu dan pendapatan firma ni, lagi tinggilah cukai yang kena bayar kepada kerajaan. So bila kerajaan dapat kutip cukai yang banyak, cukai tu adalah pendapatan kerajaan kan. So secara tidak langsungnya pendapatan kerajaan akan meningkat. Pendapatan negara akan meningkat ataupun hasil negara. Okay? Hasil negara akan
meningkat. Okey. So bila pendapatan kerajaan meningkat, dia akan menyebabkan ekonomi sesebuah negara tu berkembang pesat, bertambah maju. So that's why lah negara kita kena tingkatkan guna tenaga. Bila negara kita gunakan tenaga buruh tu dengan optimum, gunakan tenaga buruh tu dengan sepenuhnya, so secara tidak langsung keluaran negara akan meningkat. Negara ni macam firma juga, dia menghasilkan barang dan perkhidmatan, kan? So keluaran negara tu akan meningkat kalau sesebuah negara tu gunakan tenaga buruh yang ada, gunakan secara optimum, sebab tenaga buruh ni dia menghasilkan pengeluaran, kan? So that's why keluaran negara tu akan meningkat. Kiranya jumlah keluaran negara mencapai tahap maksimum bila penduduk dapat kerja, kan? Bila guna tenaga tu tinggi, penduduk setempat kan dia dapat pekerjaan, kan? Dia bekerja, kan? So bila dia bekerja, dia jana pendapatan. Bila pendapatan penduduk dalam negara tu meningkat, maka taraf hidup penduduk juga akan turut meningkat. That's why dia dapat meningkatkan ekonomi sesebuah negara. Apabila taraf hidup meningkat tu, maksudnya ekonomi negara berkembang dengan maju dengan baik. Objektif makroekonomi yang seterusnya ialah kestabilan harga. Kenapa kerajaan nak mencapai kestabilan harga? Kenapa kerajaan nak mencapai kestabilan harga? Sebab kestabilan harga ni, bila tingkat harga umum di pasaran stabil, dia akan menjamin kos sara hidup masyarakat, dan dia juga dapat menjamin kuasa beli masyarakat. Sebab apa tahu? Okey, sebab tingkat harga umum di pasaran ni, okey, macam sebelum ni kita belajar masa form 4 dulu, kita belajar pasal keseimbangan pasaran, kan? Di mana pasaran tu dia akan jadi seimbang bila mana kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawarkan. Di mana dekat situlah terjadinya adanya kuantiti keseimbangan dan harga keseimbangan. So harga keseimbangan itulah kita boleh anggap juga sebagai harga umum yang stabil di pasaran. Kerajaan dia kena pastikan yang tingkat harga umum di pasaran tu stabil secara berterusan. Macam saya bagi tahu tadi, sebab dia menjamin kos sara hidup. Sebab kalau harga ni stabil, okey, semua orang mampu untuk beli barang dan perkhidmatan, maka kos sara hidup akan rendah. Maksudnya dia tak perlu keluarkan duit yang banyak untuk memiliki suatu barang, sebab kos sara hidup rendah. Perbelanjaan, contohnya perbelanjaan petrol ke perbelanjaan makanan, minuman dan sebagainya, bila perbelanjaan tu rendah, bermaksud kos sara hidup tu rendah. Okey, so itulah sebab pentingnya kerajaan nak stabilkan harga. So bila kos sara hidup tu rendah, maka kuasa beli pengguna meningkat, kan? So bila dia perbelanjaan dia rendah, dia ada duit lebih untuk dia beli barang yang lain. Okey, dia mampu untuk membeli barang yang lain. Kuasa beli dia meningkat. Kemampuan pengguna tu untuk membeli barang meningkat. Okay, that's why kestabilan harga tu penting. So, macam mana kerajaan nak mencapai kestabilan harga? Dengan cara dia kena pastikan yang harga purata barang tu tak berubah, ataupun kalau dia berubah sikit je. Kadar perubahan dia sedikit saja, tak berubah manalah. Apa itu harga purata barang? Harga purata barang ni yang korang belajar masa form 4 dulu, dalam jenis-jenis pendapatan individu. Salah satu jenis pendapatan individu ialah upah. Upah ni dekat situlah korang belajar harga purata barang, di mana kalau nak dapatkan upah benar, upah wang kena bahagi dengan harga purata barang, barulah korang akan dapat upah benar, kan? So harga purata barang ni sebenarnya dia mempengaruhi juga upah benar seseorang. Okey, upah benar tu adalah berapa sebenarnya gaji dia, upah dia yang dia boleh belanjakan sebenarnya. Kan? So, kalau lagi tinggi harga purata barang, maka upah benar dia akan menurun. Kalau upah benar dia menurun, kuasa beli dia akan menurun. Dia tak boleh berbelanja lebih sebab upah benar dia menurun. Dia lebih kurang sama juga yang macam kita bincang sekarang ni. Okey, di mana kalau harga purata barang tu apa? Okey, harga purata barang tu maksudnya kita bagi dia harga average.
average ataupun mean tau, purata. Okey, harga purata barang tu adalah kita buat secara pukul rata. Pukul rata semua harga barang, jumlah semua harga barang dalam sesuatu ekonomi di sesuatu tempat. Okey, di sesuatu tempat. Itu maksud harga purata barang. Kita nak pukul rata harga barang tu. Harga purata barang tu, macam mana kita nak dapatkan harga purata barang tu, ialah kita kena cari jumlah semua harga barang. Semua harga barang tu kita tambah semua, lepas tu kita kena bahagikan jumlah barang tu berapa. Barulah kita dapat harga purata barang. Okay? So harga purata barang ni penting sangat untuk kita tentukan kestabilan harga. Kerajaan kena pastikan yang harga purata barang tu dia tak berubah. Harga purata barang tu tak berubah, ataupun kalau dia berubah sikit je dia punya kadar perubahan dia tu. Supaya dapat menjamin kestabilan harga. Okay? Alright. Okay. So apa jadi kalau harga tu tak stabil? Apa jadi kalau berlaku ketidakstabilan harga? Dia akan mewujudkan dua keadaan. Satu inflasi, satu lagi deflasi. Okay. So inflasi dan deflasi ni adalah dua perkara yang berbeza, di mana kalau inflasi, tingkat harga umum akan meningkat. Kalau inflasi ni bermaksud tingkat harga umum meningkat secara berterusan. Tapi sebaliknya kalau deflasi, tingkat harga umum menurun secara berterusan. Kalau inflasi meningkat, harga meningkat. Kalau deflasi, harga turun. Kalau terjadinya inflasi, dia akan memberi kesan yang buruk. Sama juga deflasi, cuma kesan dia berbeza. Apa kesan dia kalau terjadi inflasi ataupun kenaikan harga barang? Okey, kos sara hidup akan meningkat. Kos sara hidup akan meningkat sebab apa? Masyarakat kena berbelanja lebih untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan. Okey, sebab harga barang kan meningkat, bila harga mahal, kita terpaksa berbelanja lebih. Dan bila kita berbelanja lebih, kos sara hidup meningkat, kesan dia lagi, dia akan menyebabkan kuasa beli pengguna menurun. Bila kita dah banyak berbelanja, kita spend duit kita lebih untuk membeli barang, so dia pengguna ni dia akan berkira-kira untuk membeli barang yang lain sebab duit tak cukup kan. Sebab tu kuasa beli menurun. Pengguna ataupun masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Itu maksud kuasa beli menurun. So deflasi pula. Deflasi, harga barang menurun. Okey, apa kesan dia? Kesan dia still kesan buruk juga. Okey, tapi kesan dia berbeza, iaitu kesan dia bila berlaku deflasi, firma dia akan buang pekerja. Bila harga barang turun ni, bila dia jual barang pun sale dia tak berapa banyak lah, sebab harga barang turun dia tak dapat untung sangat. Macam sebelum ni kita tahu yang firma ni dia punya tujuan dia untuk memaksimumkan keuntungan. So dia nak dapatkan untung tu semaksimum boleh. So kalau harga barang tu turun, celah mana dia nak dapat untung? Untung pun sikit. So bila untung dia sikit, sale dia sikit kan, untung dia sikit. So macam mana dia nak dapatkan income? Bila dia tak ada income dia merosot. So dia akan cuba meminimumkan seminimum yang boleh kos-kos. Okay, kos-kos yang terlibat. That's why salah satunya cara untuk dia kurangkan kos adalah dengan cara dia buang pekerja. Okay, buang pekerja. Sebab pekerja tu dia memberi kos yang agak besar lah. Agak besar kepada sesebuah firma. Macam sebelum ni masa PKP kan, ramai firma yang buang pekerja. Ramai orang menganggur kan. Ramai orang kena buang kerja. Sebab firma bila PKP, banyak kedai tutup, tak dapat nak meniaga, so dia tak dapat nak menjana keuntungan. So bila dia tak ada untung, bila dia tak ada income, so dia tak dapat bayar pekerja, so dia terpaksa buang pekerja. Itulah efek dia. Dan bila dia terpaksa buang pekerja kan, bila dia tak terpaksa buang pekerja, berlakulah masalah pengangguran. So pengangguran akan meningkat kalau berlakunya deflasi. Deflasi ni kita boleh anggap juga sebagai kemelesetan ekonomi. So basically kita boleh cakap yang ketidakstabilan harga ni, kalau harga tak stabil,
Okey, kalau harga tu tak stabil secara berterusan ataupun secara menyeluruh, dia akan menjejaskan taraf hidup masyarakat. Harga dia ni memang akan tak stabil, tapi dia bukanlah tak stabil selalu. Macam kita belajar dekat sebelum ni dekat bab pasaran kan. Harga tu dia akan turun naik sehinggalah dia mencapai keseimbangan harga kan. So biasa harga turun naik, lepas tu harga tak stabil ni biasa. Tapi kalau ketidakstabilan harga tu berlaku secara berterusan je, lepas tu semua barang harga tak stabil kan, mostly semua barang tak stabil, dia secara menyeluruh, itu yang akan menjejaskan taraf hidup masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan merosot disebabkan ketidakstabilan harga tu. Objektif makroekonomi negara yang seterusnya ialah pertumbuhan ekonomi. Kenapa kerajaan nak mencapai pertumbuhan ekonomi? Sebenarnya pertumbuhan ekonomi ni adalah satu keadaan yang bagus sebenarnya. Satu keadaan yang menunjukkan yang di mana prestasi ekonomi sebuah negara tu bagus. So that's why lah kerajaan nak capai pertumbuhan ekonomi. So pertumbuhan ekonomi tu apa? Okey, sebenarnya pertumbuhan ekonomi ni kita boleh kaitkan dengan KDNK. KDNK nanti next chapter korang akan belajar lanjut mengenai KDNK ni. KDNK ialah keluaran dalam negara kasar ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil GDP, Gross Domestic Product. Okay, dia adalah keluaran barang dan perkhidmatan. Okay. So pertumbuhan ekonomi ni kalau korang tengok dekat dalam buku teks, maksudnya adalah kalau keluaran barang dan perkhidmatan, jumlah keluaran barang dan perkhidmatan dalam negara tu bertambah. Okay, kita compare tahun sekarang dengan tahun sebelum. Kita compare kan, kalau berlakunya pertambahan, keluaran negara tu bertambah, bermaksud negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Okay? So keluaran negara tu itulah bermaksud GDP. GDP nanti korang akan belajar ataupun KDNK. Nanti korang akan belajar lebih lanjut mengenai KDNK dan pertumbuhan ekonomi ni. Kenapa kerajaan nak mencapai pertumbuhan ekonomi? Sebab pertumbuhan ekonomi ni dia akan bagi kesan yang positif lah. Dia akan bagi kesan yang positif. Yang pertama, kalau negara tersebut mencapai pertumbuhan ekonomi, dia dapat apa? Bermaksud, dia dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Dia akan menggalakkan perkembangan dalam aktiviti ekonomi. Okay? So, itu kesan dia. Lepas tu, bila kegiatan ekonomi tu berkembang kan, bertambah, meningkat. So apa kesannya lagi bila kegiatan ekonomi meningkat? Maksudnya dia mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Bila peluang pekerjaan tu wujud, bermaksud guna tenaga dapat ditingkatkan. Guna tenaga tu macam sebelum ni kita belajar, guna tenaga tu bermaksud orang yang sedang bekerja kan, orang yang mendapat pekerjaan. So bila banyak peluang pekerjaan ni dibuka, maka guna tenaga tu dapat ditingkatkan. Ramai orang akan dapat pekerjaan. Bila ramai orang dapat pekerjaan, automatik kadar pengangguran dapat dikurangkan. So bila pengangguran dikurangkan pula, apa kesan dia? Bila pengangguran ni dikurangkan, maka rakyat, bermaksud rakyat dapat kerja apa semua kan. So rakyat ataupun isi rumah, individu semua dapat meningkatkan pendapatan. Diorang ada duit, pendapatan diorang dapat meningkatkan pendapatan. Bila diorang ada kerja, diorang dapat gaji, diorang dapat pendapatan. So that's why pendapatan individu meningkat, pendapatan isi rumah meningkat, seterusnya pendapatan negara juga turut meningkat. Kalau korang tengok efek dia ada dekat dalam buku teks, korang boleh tengok. Sebab apa pendapatan negara ni meningkat? Sebab bila masyarakat ni dia ada pendapatan kan, dia ada kerja, mostly semua orang ada kerja. Lepas tu diorang ada pendapatan diorang sendiri. So bila diorang ada pendapatan diorang sendiri, diorang dapat meningkatkan perbelanjaan pengguna. Okay, diorang akan berbelanja banyak, diorang akan berbelanja lebih banyak. So perbelanjaan pengguna akan meningkat, ekonomi sesebuah negara tu juga akan meningkat. Macam itulah kaitan ni kan. Kuasa beli masyarakat akan meningkat. Lepas tu permintaan agregat pun turut meningkat. Permintaan agregat tu adalah permintaan barang dan perkhidmatan dalam pasaran lah. Okay, agregat tu total lah kan. So permintaan dalam pasaran tu juga akan meningkat. Dia macam sebelum ni juga, sama juga kesan dia kaitan ni. Bila permintaan meningkat, pengeluar akan lagi banyak keluarkan barang apa semua. So bila semua pendapatan meningkat apa semua, dia akan meningkatkan pendapatan
negara tersebut. So bila negara berpendapatan tinggi, maksudnya taraf hidup masyarakat akan meningkat. So itulah kaitan dia, itulah kesan dia. Nanti korang akan belajar lebih lanjut lagi mengenai pertumbuhan ekonomi. Objektif makroekonomi negara yang seterusnya yang last kali ialah kestabilan imbangan pembayaran. Kenapa kerajaan nak pastikan imbangan pembayaran tu stabil? Okay, first kali korang kena tahu apa itu imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran tu dalam bahasa Inggeris kita boleh panggil juga sebagai balance of payment. Apa itu imbangan pembayaran? Imbangan pembayaran tu bermaksud dia adalah satu penyata kewangan sebenarnya. Penyata kewangan ataupun kita panggil financial statement yang menunjukkan duit keluar masuk, aliran wang keluar dan masuk, kesan daripada perdagangan antarabangsa ataupun kita panggil international trade. So kesan daripada perdagangan antarabangsa selama setahun. So daripada situlah, daripada penyata itulah kita boleh tahu berapa duit masuk, berapa duit keluar. Okay, so itu maksud imbangan pembayaran. So daripada imbangan pembayaran tu kerajaan boleh tahu sama ada imbangan pembayaran tersebut ada lebihan ataupun ada kurangan. Okay, so lebihan dalam imbangan pembayaran tu kita panggil surplus lah in English, surplus. Okay, lepas tu kalau kurangan tu biasanya dalam bahasa ekonomi kita panggil deficit. So dalam bahasa Inggeris pun kita panggil deficit juga, balance of payment deficit. Kalau lebihan dalam imbangan pembayaran ni bermaksud bagus. Tapi kalau deficit dalam imbangan pembayaran bermaksud tak bagus. Okay, so kerajaan dia nak pastikan kestabilan tu bermaksud dia nak pastikan yang berlaku lebihan dalam imbangan pembayaran. Sebab lebihan dalam imbangan pembayaran ni dia menguntungkan negara tersebut. Macam mana korang nak tentukan yang imbangan pembayaran tu ada lebihan ataupun ada defisit, ada kurangan? Okay, dia berdasarkan duit keluar masuk. Kan macam saya bagi tahu tadi, imbangan pembayaran tu dia adalah dalam imbangan pembayaran tu, statement tu dia menunjukkan duit keluar masuk kan, aliran wang keluar dan masuk. Kalau duit masuk ke dalam negara, kalau wang masuk ke dalam negara, bermaksud berlakunya aktiviti apa? Aktiviti ekspor. Okay, ni berkaitan dengan import ekspor tau. Kalau duit masuk ke dalam negara bermaksud berlakunya aktiviti ekspor. Negara kita ekspor barang ke luar negara. Kiranya macam kita jual barang lah, tapi kita jual barang ke luar negara. So kita akan dapat duit tu, hasil tu kita akan dapat duit tu dalam nilai mata wang asing. Kita tak dapat duit dalam ringgit Malaysia, tapi kita dapat duit negara lain lah. Contohnya macam US ke, pound sterling ke kan, ataupun rupiah ke. Kita akan dapat nilai mata wang selain daripada ringgit Malaysia. Kiranya kalau duit masuk berlakunya aktiviti ekspor. Kalau duit keluar pula, duit keluar daripada negara bermaksud adanya aktiviti import. Kalau import ni maksudnya negara kita import barang daripada luar masuk ke dalam negara kita. Contohnya kalau negara kita kurang padi, tanaman padi negara kita terjejas kan, sebabkan banjir ke apa-apa, kemarau ke kan. So kita perlukan bekalan beras dalam negara kita tak cukup, kita perlukan bekalan beras daripada negara luar. So kita belilah beras daripada negara Siam ataupun Thailand. So bila kita beli tu, itu adalah aktiviti import. Kita import beras daripada negara luar. Kalau ekspor kita jual, kalau import kita beli. Kita beli kita keluarkan duit kan, kalau kita jual kita dapat duit. Begitulah. Okey, korang kena bezakan yang itu. Kalau ekspor ni duit masuk, kalau import duit keluar. Basically kita boleh cakap yang kalau imbangan pembayaran lebihan ni maksudnya berlakunya ekspor lebih daripada import. Ekspor lebih daripada import. Okay, duit masuk lebih banyak daripada duit keluar. Tapi sebaliknya, kalau berlakunya imbangan pembayaran defisit, dia terbalik. Maksudnya duit keluar lagi banyak daripada duit masuk. Maksudnya import lagi banyak daripada ekspor. Okey, saya nak bagi tahu dulu apa kesan kalau berlaku imbangan pembayaran lebihan. Okey, kalau berlaku imbangan pembayaran lebihan, kesan dia rizab pertukaran asing akan bertambah. Mesti korang confuse kan? Apa kena mengena dengan rizab pertukaran asing? Okey, dia macam ni.
Kalau berlaku lebihan tu maksudnya apa? Maksudnya duit masuk lagi banyak daripada duit keluar kan. Kat situ berlakunya ekspor. Kita ekspor barang ke luar negara, kita akan dapat duit. Sebab kita jual, kita dapat duit lah kan. So kita dapat duit tu dalam nilai mata wang mana? Okey, kalau kita jual barang ke luar negara, mestilah kita nak duit tu dalam ringgit Malaysia. Sebab hanya duit ringgit Malaysia sahaja yang sah diperlakukan dengan nilai. Dekat Malaysia ni pakai ringgit Malaysia sahaja untuk beli jual barang, urusan jual beli barang kan. So that's why lah kita nak ringgit Malaysia. Tapi orang luar negara dia pakai mata wang negara dia lah. So macam mana cara dia nak dapatkan ringgit Malaysia untuk beli barang daripada kita? Dengan cara dia tukar. Dia akan jual mata wang dia dan dia akan beli mata wang kita. So apa efek dia? Bila dia jual mata wang kita, dia bagi mata wang dia kat kita kan. So bila dia jual mata wang dia, mata wang asing kita, kiranya simpanan mata wang asing kita akan bertambah. That's why lah dia kata rizab pertukaran asing tu bertambah. Rizab pertukaran asing tu maksudnya kita punya simpanan mata wang asing kita di bank pusat tu akan meningkat. Kan sebelum ni kita belajar kan, salah satu cara macam mana bank pusat untuk stabilkan nilai mata wang kita dengan cara dengan cara sandaran minimum, mewujudkan sandaran minimum yang terdiri daripada emas dan rizab antarabangsa. So rizab antarabangsa tu salah satu contoh dia adalah pertukaran asing. Inilah rizab pertukaran asing. Rizab pertukaran asing tu maksudnya kita simpan mata wang asing. So bila rizab pertukaran asing kita tinggi, automatik rizab antarabangsa kita juga akan tinggi. So bila rizab antarabangsa tinggi, bermaksud nilai mata wang kita juga tinggi. Dia macam ni juga, bila orang luar beli kita punya nilai mata wang, bermaksud bila orang luar beli kita punya beli kita punya mata wang ringgit Malaysia kan. So bermaksud permintaan terhadap mata wang ringgit Malaysia tu meningkat. Bila permintaan meningkat, nilai mata wang ringgit Malaysia tu dapat ditingkatkan. Nilai jadi lebih tinggilah sebab permintaan meningkat. Begitu. Sebab itulah dia punya kesan dia, nilai mata wang tu dapat ditingkatkan. Dalam masa yang sama, kita punya kadar pertukaran asing pun meningkat. Seterusnya, kalau nilai mata wang meningkat, maksudnya kegiatan ekonomi sedang berkembang pesat. Itu maksud dia. Itu kaitan dia, kesan dia. Okey, dia sama juga macam imbangan pembayaran defisit, cuma kesan dia buruk lah. Dia tak macam yang tadi tu. Okey, cuma kesan dia samanya dari segi rizab pertukaran asing, nilai mata wang, kegiatan ekonomi sama je kesan, cuma kesan dia buruk. Okey, contohnya kalau berlaku imbangan pembayaran defisit, okey, dia akan menyebabkan rizab pertukaran asing tu berkurang. Contoh kalau kita nak beli barang daripada US, takkan kita nak bayar pakai ringgit Malaysia? Diorang tak terima ringgit Malaysia, diorang terima dalam US dollar. So kita terpaksa keluarkan duit simpanan kita, simpanan US dollar kita tu kita terpaksa keluarkan. Dah lah US dollar tu adalah simpanan kita, kiranya dia adalah rizab antarabangsa, tapi kita terpaksa keluarkan untuk kita beli barang tersebut. That's why rizab pertukaran asing tu berkurang. Bila rizab pertukaran asing tu berkurang, automatik dia akan memberi kesan kepada nilai mata wang kita. Nilai mata wang kita akan merosot, akan menurun. Sebab kita punya rizab antarabangsa ataupun rizab pertukaran asing tu berkurang. Sebab daripada rizab pertukaran asing itulah boleh meningkatkan, menstabilkan nilai mata wang kita. So bila nilai mata wang kita berkurang, dia akan menyebabkan kegiatan ekonomi tidak dapat berkembang dengan baik. So itulah dia punya kesan-kesan dia. So sekarang ni macam saya bagi tahu tadi, kerajaan cara dia nak stabilkan imbangan pembayaran tu adalah dengan cara dia nak mewujudkan lebihan. Mesti dia nak lebihan, takkan dia nak defisit pula kan. Kenapa kerajaan nak mewujudkan imbangan pembayaran lebihan? Sebab dia dapat menguntungkan negara, macam saya bagi tahu tadi. Macam mana kerajaan nak mewujudkan imbangan pembayaran lebihan ni? Dia ada dua cara. Yang pertama
pertama adalah dengan cara meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan. Cara yang kedua ialah menggalakkan kemasukan pelaburan asing ataupun kita panggil foreign investment. Pelaburan asing ni penting sebab bila adanya pelaburan asing ni, dekat situlah ada pertukaran nilai mata wang. Kan? So bila adanya pelaburan asing ni, duit mata wang asing akan masuk banyak ke negara kita. So that's why lah, itu dua cara. Meningkatkan nilai ekspor barang dan perkhidmatan dan juga menggalakkan pelaburan asing.